Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Industri halal global dijangka bernilai dengan meningkat kepada 2 trilion dolar Amerika, iaitu sekitar 6.18 bilion ringgit Malaysia, dan dengan populasi umat Islam di seluruh dunia mencapai 1.8 bilion orang. Ini satu jumlah yang cukup besar. Jumlah ini juga dijangka berlipat kali ganda jika kita mengambil kira jumlah pengguna bukan Islam dan juga negara bukan Islam yang ingin bersama-sama mengambil kesempatan dalam industri halal ini, dan juga pasaran halal domestik negara telah menjana ekonomi negara bernilai 45 bilion ringgit. Ini satu nilai yang cukup besar, dan kita tahu halal bukan dari aspek makanan dan juga minuman semata-mata, tetapi melangkaui dari aspek industri baru seperti bioteknologi, pharmaceutical, kosmetik, perkhidmatan, pelancongan dan banyak lagi. Bagaimana kita melihat industri halal ini perlu anjakan transformasi yang besar, kerana tahun ini merupakan tahun ke-10 kita menganjurkan MIHAS, satu eksibisi ataupun persidangan dan juga pameran yang besar di rantau ini. Jadi kita bersama dua orang tamu kita di studio yang sudah bersedia. Saya bersama Kamarul dan juga Zulfitri. Ujung sana sebelah Kamarul Bahrin Harun, Datuk Zakaria Kamaruddin. Selamat datang Datuk. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Matrade, dan juga di sebelah Zulfitri Muhammad Syukri Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif MIHAS, orang kuat MIHAS ni. Okey, mungkin saya mulakan Datuk Zakaria, melihat orang kata pun nilai yang saya sebutkan tadi, dan juga negara-negara luar bukan Islam dan juga negara Islam berebut masuk dalam industri halal, tak kiralah apa pun konteksnya, menunjukkan bahawa 10 tahun penganjuran MIHAS dan juga Malaysia sebagai hub halal dunia sudah orang kata berada dalam landasan yang sepatutnya. Tetapi kita perlukan anjakan baru selepas 10 tahun. Betul. Dan juga kita lihat nilai semakin tinggi. Mungkin buat permulaannya, bagi Datuk. Ya, terima kasih kerana diberi peluang dan ruang untuk berbicara mengenai MIHAS. MIHAS is very close to our heart. Saya dengan Syukri telah berjuang lebih 10 tahun. Kita rasa kita berjaya, dan atas sebab itu tema yang kita pilih untuk tahun ini ialah, dalam bahasa Inggeris lah, sebab international kan, a decade of excellence. Jadi menunjukkan kejayaan kita dari setahun ke setahun untuk menjana peluang perniagaan kepada usahawan-usahawan, bukan sahaja usahawan tempatan, tetapi siapa juga yang terlibat dalam industri halal ni. Dan kemudian menonjolkan Malaysia in the forefront, champion of halal industry ni. Dan kita telah berjaya bukan saja dari aspek urus niaganya, tetapi mewujudkan satu ekosistem. Ekosistem yang boleh menyokong pertumbuhan industri halal itu secara berterusan. Dan oleh kerana itu kita sentiasa mesti menjana idea-idea yang baru, supaya kita selalu beberapa langkah di hadapan. Dan kita mengalu-alukan kehadiran, sebab kita tidak boleh berjaya secara perseorangan. Kita memerlukan pertamanya kerajaan Malaysia sendiri yang mendukung cita-cita untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal sedunia ni. Tetapi kerajaan itu daripada perspektif kerajaan, tetapi dari segi pelaburan dia, urus niaga dia, mesti disokong, dibantu rapat oleh peniaga-peniaga kita tempatan. Dan peniaga-peniaga tempatan ni bukan saja peniaga secara domestik lah, mesti ada rantaian dia di antarabangsa, chain. Itu baru kita nampak impact dia dengan lebih berkesan, lebih cepat dan lebih menarik kepada semua. Kita dapati bukan saja negara Islam, OIC countries yang hubung rapat dengan kita berkenaan dengan industri halal, tetapi kita dapat nampak banyak minat daripada usahawan dan ahli-ahli perniagaan. Terutamanya saya pergi ke Taipei beberapa bulan yang lalu, penuh dewan tu, kerana mereka melihat industri, sebab mereka dah macam ketandusan idea apa lagi yang boleh mereka lakukan untuk menggandakan. Taiwan ni dia sebuah negara yang tidak ada resources, sumber, tapi macam-macam idea ada kan. Taiwan sebuah negara yang kecil, tapi dalam 1 tahun dia boleh patent dia yang didaftarkan lebih pada 1,000. 1,000 patent yang didaftarkan. Itu kelebihan Taiwan. Jadi apabila dia ada idea, ada produk yang dipasarkan, dia nak mencari ruang pasaran yang bagaimana yang dunia boleh terima. Dan mereka melihat dunia Islam ada satu permintaan yang begitu kuat terhadap produk-produk keluaran produk halal. Jadi mereka nak tailor-make dia punya R&D dia tu, dan juga produk yang dihasilkan oleh Taiwan ni supaya sesuai untuk kegunaan
kepada umat Islam. Secara amnya. Dalam konteks itu bagaimana selepas 10 tahun kita melihat apa yang kita belajar? Kerana saya lihat dalam persaingan yang semakin sengit, maka inovasi itu penting. Kalau kita lihat tadi disebutkan tentang harta intelektual ataupun IP, dan kalau kita lihat dalam bidang produk maupun perkhidmatan, mengeluarkan sesuatu yang begitu berbeza dengan orang lain tapi diyakini dalam aspek yang dia boleh diterima, itu penting. Mungkin kita masih lagi tercari-cari penjenamaan. Contohnya, kalau macam Korea itu, mereka membuktikan diri mereka dalam industri berat seperti otomotif, perkapalan, dan kemudiannya mereka masuk ke dalam telefon pintar dan sebagainya. Jadi bagi industri halal yang ditunjangi oleh gerakan di Malaysia, apakah pandangan terhadap ke mana dekat kedua kita pergi ini? Kerana kita perlu mencari kekuatan dan mungkin kita sauhkan kekuatan itu kepada kekuatan yang lain yang kita ingin kita bina. Okey, saya rumuskan beginilah. Basically kita lihat produk zaman sekarang, produk. Kalau kita 30 tahun lalu banyak lubang untuk masuk. Keripik tak ada boleh masuk. You are first in the market. You can conquer the mind. Sekarang tak lagi, kalau cerita conquer mind tak ada lagi dah. You ada satu keripik, ada 10 keripik. You ada satu produk kecantikan, 10 produk kecantikan. You kena compete in a mass market yang wujud. So the only way for kita survive adalah untuk differentiate. We have to differentiate. Differentiate is about innovation lah. Innovation, for example, kalau kita go to very simple lah, simple. Keripik pisang. Banyak keripik pisang Ada banyak. Kalau kita buat satu, tambah satu, tambah satu. Keripik pisang semuanya adalah daripada paket yang sinar tu. Dan dia tampal satu stiker, habis. That's the most. So if you have to differentiate, you have to go macam lebih kurang macam aluminium foil. So differentiate. Macam twisties. Then you bring it to another level. So you differentiate. So what I'm trying to say is basically kan, untuk kita mengejar pasaran bukan saja di Malaysia tapi di serata dunia, kita harus adakan perbezaan antara produk yang di luar itu dengan produk kita. Kalau kita tak ada inovasi ini, kita akan lumpur dan kita akan cakap kenapa gagal tak boleh. When we go overseas, satu lagi macam kita selalu cakap lah, overseas, taste bud dia. Kita ingat taste bud kita sama dengan taste bud dia. Okey, kita tahu yang kalau kita punya pizza ni kat sini sedap kita pergi sana tak sedap. Tapi kalau dia dalam sini, saya rasa pizza kita dia tak sedap. Jadi we are always within our own market. Sebab tu contoh yang menarik kalau kita keluar sikit daripada lingkungan hanya fokus halal. Kalau kita tengok macam kiwi fruit, ia bukannya satu buah yang berasal dari New Zealand, tapi kerana penjenamaan dan kerana perdagangan, manusia seluruh dunia ramai majoriti yang melihat dia sebagai berasal dari New Zealand. Untuk industri halal kita ni, apa yang kita boleh tolak sampai ke tahap itu? Sebelum Cik Syukri dan juga Datuk respon, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas. Kalau kita mengambil kira sambutan negara luar dan negara-negara bukan OIC dalam pasaran halal global ini semakin mendapat tempat. Datuk, kalau kita lihat seperti mana yang Kamarul katakan tadi, macam ada buah kiwi bukan berasal dari New Zealand tetapi penjenamaannya menjadikan permintaan dari New Zealand itu ataupun serata dunia, global pasarannya. Begitu juga kalau kita jadikan Malaysia sebagai hub. Mungkin negara lain tak ada ekosistem yang kita bincangkan awal tadi. Tetapi kita boleh menjadi pintu keluar dan masuk untuk mengeksport semula ataupun mengimport semula barang-barang halal ini untuk dibawa ke serata dunia. Mungkin ada pengkhususan di situ. Bagaimana, Datuk? Ya, betul. Saya ingin sambung apa Cik Syukri sebut tadi. Cik Syukri sebut pasal inovasi, produk yang berinovasi. Dan kita kaitkan dengan lifestyle. Halal is about lifestyle. It's a business proposition. It's about lifestyle. It's about produk yang berinovasi sesuai dengan cita rasa gaya hidup masa kini. Bagaimana gaya hidup masa kini itu? Macam kita hari-hari lah. Sampai sekarang dah berapa-berapa masih di pejabat. Training kan. Bila masanya kita nak balik ke rumah, nak masak apa semua kan. Tapi di rumah semua dah ada. Ready to eat, oven, microwave food, nicely packed, nutritious. Produk-produk macam ni yang kita harus hasilkan daripada players, halal players di negara kita. Dan kita bersyukur kerana dia telah mendapat sambutan daripada
multinational seperti Nestle, apa lagi, Unilever, Dutch Lady, Kraft dan sebagainya. Kraft, Sara Lee. Kraftwerk, Adabi yang lokal, Adabi Braille. Mereka menghasilkan produk-produk yang bukan saja bernilai nutritious yang tinggi, berkhasiat, tetapi sesuai dengan digunakan oleh pengguna yang hidup pada hari ini. Ya. Dengan keadaan dia yang tidak banyak masa untuk di dapur, suami isteri bekerja, apa breakfast yang sesuai untuk anak-anak sebelum mereka pergi ke sekolah misalnya. Itu tanggungjawab yang selalu menghantui ibu bapa untuk menghantar anak mereka pergi ke sekolah. Jadi industri halal itu mesti menjurus ke arah itu, menyelesaikan masalah seharian. Jadi kita lihat Malaysia akan jadi peneraju kepada pencetus idea, produk dan penyelesaian kepada kehidupan seharian. Apabila kita nampak pasaran halal yang semakin besar dan juga keyakinan negara-negara yang bukan Islam juga terhadap pengesahan halal itu sendiri, sebenarnya kita memiliki satu kelebihan cukup besar. Sebenarnya pengesahan halal di Malaysia diperakui dan juga antara sebab kita kehadapan dalam industri ini. Bagaimana dengan industri-industri baru yang mahukan halal itu menjadi satu nilai tambah kepada mereka, dan kesediaan kita juga menyediakan juga R&D, menyediakan modal insan yang benar-benar memahami dan juga dapat memenuhi permintaan-permintaan dalam bidang-bidang baru, dalam bidang perkhidmatan halal yang lain-lain selain daripada makanan dan sebagainya. Sejauh manakah persediaan kita ke arah itu? Kerana permintaannya sudah ada, tetapi bagaimana dengan keperluan kita untuk mengisi permintaan-permintaan itu? Bagaimana industri bersedia daripada segi arah itu? Ini saya rasa lebih kepada kesedaran. Saya rasa bukan kepada persediaan. Kerajaan sedia, infrastruktur dah ada. Logo halal kita ada 10 standard hari ini. Kita ada logistik, kita ada pharmaceutical, kita ada penjagaan diri, kita ada makanan. Tapi masalah dia, industri tak sedia. Industri tidak ingin ke depan untuk mengambil. For example, senanglah. Saya tanya satu soalan, sabun halal. Berapa banyak sabun halal di luar tu? Ya, tapi it's differentiation. Umat Islam akan cakap, saya sabun halal. Kenapa salah? Halal is something different. So dia akan berebut dan untuk datang untuk mendapatkan sabun itu. Masalah kita hari ini adalah boleh industri tidak merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan. Kerajaan boleh buat segala-galanya, tetapi sekali industri tidak pantas ke depan dan tidak membuat satu perkara, R&D pun tidak akan ada lepas tu. R&D hanya selepas satu produk mendapat halal. For example lipstick. Lipstick and all this makeup semua ni. Saya dengar cerita pasal lipstick ni Shiseido datang kepada kami rasa 4 tahun lalu. Sampai sekarang tak berlaku apa-apa. It's a slow moving thing. Tapi JAKIM dah sedia. Kerajaan dah sedia. Geran dah ada. Kita tak bergerak. Ini bukan masalah infrastruktur tak ada, tetapi usahawan tak sedia. Kerana apa? Kerana mereka tidak mempunyai data yang mencukupi atau mereka tidak nak faham. That's why we are happy living with what we have. We are making money, why we should care. Until one day mereka mendapat gegaran bila industri ataupun pasaran demand for halal, then they'll change. Syukri, macam kalau kita suasana begitu, fenomena begitu, mungkin pihak industri, pihak pemain-pemain ingin orang kata pun mengambil peluang. Kerana kita tahu apabila mereka menjurus kepada pasaran halal, mungkin keraguan di situ. Mereka tidak yakin bahawa akan memberi impak kepada pasaran yang konservatif ini, pasaran yang tradisional ini. Jadi mereka akan merasa, kenapa ada 2 pelaburan di situ? Mengapa tidak sekali? Jadi bagaimana kita dapat meyakinkan pihak industri dalam hal itu? Perbankan halal. Cukup interesting. Perbankan halal, apabila kerajaan ingin memulakan perbankan halal, satu perkara yang mereka fikir haruskah ada, tetapi kerana kerajaan punya political will. Political will itu telah menyokong untuk memastikan banking tak nak. Pihak bank tidak mahu untuk bergerak ke kewangan Islam. Dia kata kami dah cukup buat duit, kenapa nak buat yang halal? Tapi terpaksa Bank Negara Malaysia mengambil langkah. Sama juga dengan produk-produk ini. You see, masalah kita adalah apabila satu produk makanan itu, satu produk penggunaan itu mereka tidak faham. Mereka tidak faham. Jadi siapa yang patut ambil peluang? Mereka yang faham. Mereka yang baru ataupun mereka yang faham dan nampak jauh. Kalau saya masuk ke industri ini, sabun halal ada tak? Tak ada. Kalau kita buat halal dan kita buat marketing kita menjurus kepada halal dengan subtle, dengan cantik, boleh tak kita mengubah minda dan tarikkan minat orang yang guna sabun? Hari ini dia fikir, sabun pun halal. Oh, selama ini tak ada halal. Jadi dia akan cuba gunakan halal tu dan dia akan dapat satu market yang baru. So apakah market itu? Market itu adalah market orang lain yang telah diambil alih. Ini yang kita nak.
migration of consumer. Ini adalah kemenangan. Tapi ramai yang tidak faham dan mereka lebih rela untuk sit down back and look. Dan inilah apabila satu produk itu akan mula hilang dari market. Okey. Jawab soalan. Sebelum rehat, Sebelum rehat. Indonesia ni makin besar pasaran dia. Saya lihat, memang. saya cakap tentang isu apa pun, teknologi ke sains ke, dia akan kembali ke Indonesia kalau Rantau Asia Tenggara ni. Dan itu kan negara yang paling ramai penduduk beragama Islam di dunia. Dalam konteks itu, bagaimana strategi kita, kerana Datuk pun dengan Saudara Syukri pun kerap pergi Jakarta sedengar, ke Medan dan sebagainya. Jadi mungkin ada rahsia-rahsia yang boleh membuka pandangan kita tentang pemikiran baru. Mungkin yang dah ada perniagaan pun mungkin nak menambah nilai, ataupun yang baru nak masuk, usahawan baru, usahawan tekno misalnya, untuk masuk ke sana. Upin-Ipin saya dengar sana begitu hebat sekali. Jadi mungkin peluang-peluang baru. Kerana itu memang pasaran halal yang begitu dekat dengan kita, jika kita tak melihatnya, kita akan terlepas pandang. Itu pasaran Indonesia. Saya nak tambah komen juga pasaran China. Kita tahu juga Mihas ataupun Matrade memfokuskan 500 juta untuk Mihas kali ini dari China. Kita lihat sebentar, jumpa lagi selepas. Kita sudah kembali masih membicarakan transformasi industri halal. Mungkin Datuk nak komen soalan Kamaru tadi? Soalan tadi ialah mengenai bagaimana strategi kita, Indonesia, kita, Indonesia ya, pasaran Indonesia. Ini strategi ini bukan untuk Indonesia sajalah, pasaran-pasaran mana pun kita gunakan pendekatan yang sama, serupa. Pertama sekali kita lihat kesediaan pengguna itu sendiri, purchasing power dia, tahap pembelajaran dia, boleh terima atau tidak idea baru, cita rasa baru yang diperkenalkan daripada luar misalnya kan. Itu sebab kalau KFC, McDonald, sorry lah kita sebut brand tu, bila dia nak masakkan produk dia, dia tidak melihat apa yang berjaya di negara lain. Dia lihat local, apa yang localization. Itu seperti juga strategi kita untuk masakkan produk halal atau menjemput sama rakan kita daripada Indonesia untuk bersama-sama dalam industri halal. Kita lihat tahap kesediaan dia. Never mind all the sensitivities lah. Itu memang akan berterusan lah. Tapi when comes to apabila kita berbicara tentang peluang perniagaan, pertama sekali you must win the heart and mind of the people. Kita tidak boleh berlagak macam businessman, this is my product, my price, take it or leave it. No. You have to go there and win their hearts and mind. Apa kata-kata yang kita kata kita daripada serumpun yang sama, itu semua retorik saja. Yang menjadi realiti, yang mendatangkan faedah ialah apa yang boleh kita hasilkan daripada kesamaan kita. Kita mungkin kita kata kita rasa sama, bahasa lebih kurang sama, tetapi daripada situ kita mesti memujuk dan meyakinkan kepada mereka ini adalah satu peluang perniagaan yang besar yang kita boleh terokai bersama. Faedahnya bukan saja kepada Malaysia, bukan saja kepada Indonesia, tetapi kepada ummah satu dunia. Kenapa tidak kita champion? You ada kekuatan you, I ada kekuatan I. Kita gembelengkan kekuatan tu, form a synergy, kita terokai pasaran yang telah sedia ada di depan kita. Bagaimana caranya? Kita identify lah bisnes tu. Kalau makanan, bukan makanan, perkhidmatan, syariah compliant services, logistik misalnya, kan, rangkaian logistik dan pengangkutan, halal tourism misalnya antara Indonesia dengan Malaysia, kita rangkumkan supaya dapat kita menarik ramai turis daripada negara lain. Satu aspek lagi kita apabila kita bicara tentang industri halal ni, pemasaran produk halal ni, kita kena lihat the middle income group di negara tersebut. Kebanyakan negara OIC 57 negara ni, kebanyakan daripada mereka saya kalau faham Portion dia. Dia punya per capita income dia tidak sampai $500. Jadi dia dalam negara macam ni, kita jangan buang masa bercerita tentang halal haram. Kerana pada mereka ini survival.
Sebab dia tak tahu apa benda yang dia boleh makan besok hari. Jadi kalau dia terpaksa mencuri, kalau dia terpaksa bunuh jiran dia untuk dapat makanan, dia akan lakukan. Jadi kita pergi target market kita pada negara yang mempunyai penduduk Islam yang ada purchasing power. Dan penduduk Islam ni mungkin berada di London, kota Paris, kan? Di Amsterdam misalnya. Jadi bilangan dia mungkin tidak banyak. Tetapi kalau misalnya di London itu, komuniti Islam dia telah lama mencari-cari financial package yang boleh mereka gunakan untuk membeli hartanah. Ya. Mortgage. Real estate misalnya yang berlandaskan syariah. Itu yang mereka cari. Siapa yang boleh menawarkan package seperti ini? Kita cari bersamalah dan kita fikirkan bersama. Itu wujudnya World Halal Week yang kita akan anjurkan pada minggu depan sekali dengan MIHAS ni pada 3 hingga 6 April minggu depan, di mana kita kumpulkan minda-minda cerdik pandai di serata dunia ni, dan kita cetuskan idea cari penyelesaian bagaimana ummah Islam boleh mencari penyelesaian kepada masalah seharian dalam kehidupan mereka. Apabila mereka progres, ya, mereka semakin maju ke hadapan, makin berjaya, mereka tidak semestinya hilang identiti Islam itu. Bukan saja hilang identiti, tetapi hablum minallah, hablum minannas tu. Obligation kepada Tuhan dan obligation kepada fellow manusia. Itu tanggungjawab yang harus kita cari dia punya titik pertemuan dia dan penyelesaian. Saya melihat pemudah caranya itu adalah dengan teknologi baru. Teknologi baru, ya. Teknologi mudah alih, media sosial. Contohnya kalau kita nak tahu macam mana nak keluar daripada Bukit Kewangan pada selepas rancangan ni, kita kena tengoklah di telefon pintar kita jalan mana yang kurang sesak, itu semua guna telefon. Sama dengan kalau kita nak cari produk ataupun industri halal, ia perlu berada di tangan. Akses itu bagaimana dalam perlumbaan itu berada di tempat yang paling dekat dengan orang yang memerlukan. Kebanyakan orang sekarang mula beralih ke internet dan juga ke telefon saja untuk akses maklumat, baru boleh akses produk perkhidmatan. Okay. Now untuk saya, bila kita akses pada produk ada dua cabang. Satu adalah cabang untuk trading, satu cabang untuk consumer. Consumer saya rasa is quite simple lah. Kalau cakap consumer, kita bercakap pasal we can have yang trading platform, buying and selling platform, di mana macam borong.com dulu, .my, macam tu. Tapi when you talk about trade, bila kita talk about trade, untuk mudahkan lagi perkembangan perdagangan, akses melalui komputer penting, tapi at the moment masih lagi primitif, masih tidak dapat menarik perhatian popular pembeli dari seluruh dunia. Mereka masih lagi bertumpu kepada medium yang popular seperti televisyen dan media cetak. Tapi satu media popular yang ramai orang tak sedar adalah media, of course, sebab saya pun buat MIHAS, adalah media di mana pameran perdagangan. Sebab pameran perdagangan, kelebihan dia daripada media cetak dan juga media televisyen adalah di mana awak boleh jumpa dengan pihak yang menjual itu, dapat mengenali mereka, dapat merasai mereka, bukan saja itu, produk ada dekat depan mata dan segala. So, apabila saya kata produk ada depan mata dan you dapat tahu produk tu, rasa produk tu, dan you can yakin immediately, that's another thing. Tapi saya percaya time will come. Dalam masa 2-3 tahun lagi, di mana macam MIHAS, kami rasa kami akan pergi ke satu langkah yang lebih ke depan, di mana kami akan buat MIHAS online, di mana MIHAS online dapat menjual secara borong kepada mereka yang tidak dapat datang ke MIHAS. Secara virtual. Berapa ramai orang dapat MIHAS? 3 bulan ni kita kena bagi tengok Okey. Beramai-ramai kita ke KLCC untuk bersama-sama memeriahkan MIHAS 2013 dan juga event-event yang kataupun bersama juga Sidang Kemuncak Pendidikan Halal dan juga Forum Halal Sedunia yang akan berlangsung juga di KLCC. Pelbagai produk, pelbagai kataupun pakar-pakar media dan juga pakar-pakar pemasaran akan berada di sana. Terima kasih kepada Cik Syukri, terima kasih kepada Datuk Zakaria, terima kasih kepada Zul dan juga Kamarul. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.